Di dalam beberapa bab terdapat beberapa peristiwa yang sangat penting. Di antaranya ialah nuzul Al-Quran, penurunan Al-Quran. Seperti mana yang terkandung Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun secara berperingkat melalui malaikat Jibril alaihissalam. Al-Quran Karim merupakan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Padanya ada petunjuk, ada pedoman, ada pengajaran kepada mereka yang benar-benar cinta kepada Al-Quran, cinta untuk membaca Al-Quran, cinta untuk menghafaz Al-Quran, cinta untuk mentadabbur Al-Quran. Yang paling penting ialah cinta untuk beramal dengan isi kandung Al-Quran. Jadi Al-Quran Karim merupakan bacaan yang terbaik dalam kehidupan manusia, sangat terbaik. Suatu senang baca Quran, suatu susah baca Quran. Sewaktu sukacita baca Quran, sewaktu duka cita baca Quran. Dan semua keadaan Al-Quran memiliki beberapa sifat yang saya kira sifat ini perlu kita kenal terlebih dahulu. Orang kata tak kenal, maka tak cinta. Orang kata tak. Dengan Al-Quran Karim kita kena kenal sifat-sifat yang mulia yang ada disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. InsyaAllah bila kita mengenali sifat-sifat ini tuan-tuan, InsyaAllah kita akan lebih dekat dengan Al-Quran, sentiasa akrab dengan Al-Quran, terutama saat kita berada di bulan Ramadan dan juga bulan-bulan yang lain. Nah, cuba kita lihat sifat-sifat Al-Quran yang dinyatakan, yang disebut oleh Allah Ta'ala. Lalu banyak. Jadi pada hari yang terbatas ini saya nak sebut 2-3 sifat. Saya kira 2-3 sifat ini mewakili sifat-sifat yang lain. Yang pertama, di antara sifat yang mulia yang ada pada Al-Quran, iaitu Al-Quran yang bersifat dengan ilmu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengetahui ilmu yang ada pada Al-Quran, maka dia akan maju. Barang siapa yang mengetahui ilmu yang terkandung dalam Al-Quran, maka dia akan maju. Al-Quran yang mengatakan Nabi dia tak muak kalau dikaji. Kalau dikaji, dia akan mengeluarkan, dia akan menzahirkan satu perkara baru setelah dikaji. Walaupun kadang-kadang itu sama. Nah, cuba kita lihat Al-Quran yang disebutkan ilmu seperti mana yang disebut oleh Allah Ta'ala, wa anzalahu bi'ilmihi, wa anzalahu bi'ilmihi. Kami turunkan Al-Quran, kata Allah, yang bersifat dengan ilmu wal malaikatu yashhadun. Dan para malaikat menyaksikan tentang hal itu. Jadi sifat yang pertama yang ada pada Al-Quran itu ilmu. Dan kita lihat bagaimana terkait kajian-kajian yang dibuat oleh, seperti mana kita maklum orang barat ini suka kaji kan. Dan kita lihat apabila mengkaji pertama dia melihat Al-Quran itu sendiri. Dan kita lihat mereka ini maju. Mereka melihat Al-Quran saja. Seperti mana yang kita maklum, Al-Quran yang di khazanah Islam yang diambil di Andalus, dan
lalu dibawa ke negara barat pada abad yang ke sekira hujung 18, dan mereka mengkaji kita lihat mereka maju diskusi teknologi. Satu contoh gambar penemuan ilmiah di dalam Al-Quran. Penemuan ilmiah di dalam Al-Quran mengenai dengan bagaimana dasar laut yang sangat gelap. Dasar laut yang sangat gelap. Dan ini disebut oleh Allah SWT dalam surah Nur, Al-Kadhumatin fil bahri lujji. Al-Kadhumatin fil bahri lujji. Kata Allah Subhanahu wa taala, keadaan orang-orang kafir itu, keadaan orang-orang kafir itu seperti gelap mereka di lautan yang dalam. Kedua kafir kita nampak kebenaran, macam dia berada di dalam kegelapan. Walaupun kebenaran itu ada di hadapan kita. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengibaratkan seperti gelap mereka di lautan yang dalam. Kata Allah Ta'ala, laut dan laut itu gelap. Kita tahu kat mana tuan-tuan bergerak, mencari tuan-tuan memang 17 tahun lah, tuan-tuan lah. Kadang setakat menjorang pun kita tak tahu. Nah, Al-Quran sebut dah 1400 tahun dalam apa? Kata Allah Ta'ala, laut itu gelap. Jadi mereka mengkaji tentang benar kalau itu benar. Apabila dikaji tuan-tuan memang kedalaman lebih daripada 1000 meter ke bawah memang benar. Memang benar. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan boleh terjadi esok. Lebih daripada 1000 meter ke bawah memang benar. Kadang kita lihat kita tuan National Geographic kan, dia nak turun ke dasar laut dia bawa 60 sulung. Kalau tak bawa 60 sulung memang kita akan sesat dalam itu. Nah, ini dia adalah penemuan ilmiah yang dikaji. Dan penemuan ini tuan-tuan dikira barulah pada abad awal ke-19. Sedangkan dibuatkan oleh Allah ayat ini 1400 tahun yang lama. Itu pertama. Kaji maju insya-Allah. Siapa pun. Yang kedua kita melihat bagaimana penemuan ilmiah bila Al-Quran berkait mengenai dengan dua lautan yang bertemu tidak bercampur di antara kedua. Dan dua laut bertemu tak bercampur. Sungai Gombak, Sungai Bulung, dia bertemu di tengah badar berlumpur. Tidak terjadi berlumpur. Siapa dia selagi berbayar tidak terjadi berlumpur. Sungai Bulung, Sungai Kelang, Sungai Bulung, Sungai Gombak bertemu jadi Sungai Kelang. Bercampur. Jadi dia sekali dekat lagi. Ini dua lautan yang bertemu sebagaimana yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Ar-Rahman ayat yang 19 dan 20. Kata Allah Ta'ala, marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakh la yabghiyan. Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan mengalirnya dua laut bertemu kedua. Di antara keduanya ada barzakh, macam ada panggil pemisah. Dua-dua bertemu ni ada macam pemisah yang tidak boleh dilampaui antara kedua laut. Kat mana? Laut kat mana ni? Laut kat mana? Dikaji pada awal abad ke-19 bertemu dengan kebenaran Al-Quran ini. Di mana tuan-tuan di Jabal Tariq, di ujung benua Afrika dan di ujung benua Eropah, Spain dan di Morocco.
Satu selat yang namanya selat Gibraltar, Jabal Tarikh. Antara dua laut Atlantik dan laut Mediterranean, betul tak? Selat itu. Dua laut bertemu, tak bercampur berdua. Allah, laut bagus, bukan sungai. Laut seolah-olah kita ada berpisah, disepakat. Selat ke situ, tak boleh campur. Ambil air ni, masuk ke sini, air masuk ke sini, ditolak. Macam air yang minyak, tak bercampur. Itu buat macam mana pun tak campur. Allah, miracle tuan-tuan. Miracle. Tak bercampur antara kedua laut Mediterranean dan juga laut Atlantik. Yang disebut sebagai laut asin dan laut air arwah. Tidak bertemu antara kedua. Itu dua pertemuan. Pertemuan yang ketiga, tuan-tuan, seperti mana juga disebut oleh Allah SWT mengenai dengan bagaimana adanya api di dasar lautan. Oh, yang ini lagi macam ada api di dasar lautan. Ikut pakai, dia tak ada lima kan. Mana mungkin adanya api di dasar lautan? Nah, Allah Ta'ala menceritakan tentang itu dalam surah At-Tur, wal bahril masjur. Allah, wal bahri al-masjur. Demi laut kata Allah. Allah bersumpah dengan laut, nama laut al-masjur, adanya gelombang api. Di laut adanya gelombang api, kata Nabi SAW, di dasar lautan ada api kata. Lalu ubarat lagi ya. Kita nama kata ya, tapi kita tak nampak. Ya lah, tak benar. Tak mungkin ada kesilapan. Bila Al-Quran berkali, kita beriman dengan turunan Al-Quran itu. Para mengkaji memang ada api dalam. Dan kepanasan api tersebut mencecah 1000 darjah Celsius. Kalau Sabri hampir bang Sabri cahaya 1000. Bang lari kat luar baru keluar kepanasan darjah Celsius. 3,36 panas. Terang 7,5 jam. Gelap. Kalau boleh tak pergi gelap terus. Duduk jemput setengah jam gelap. Banyak kita kan kat sekolah budak dan anak kan. Kat t-shirt lama kan. Panik. 3,000 tu panik. Tuan-tuan, yang tawar, yang pakar ayam, yang pakar ayam, berapa kepanasannya? 700 hingga 800 darjah Celsius, kurang daripada sejam abu dari abu panen. 700 200 darjah Celsius, ini 1000. Nah, ini dia tuan-tuan ilmiah. Memang ada api di dasar lautan. Kepanasan sangat panas sehingga air laut tidak boleh mengalahkan air yang begitu panas. Allah. 3. Perempuan yang keempat, ini perempuan ini tuan-tuan kita nampak. Kita nampak sendiri depan mata kita. Itu kejadian kita sendiri. Kejadian kita sendiri. Manusia tuan-tuan, kalau tak dilihat Al-Quran bisa dekat, dia pun tak tahu dia datang dari mana-mana. Datang dari gempak. Kita ni masih terlekat dengan teori Darwin yang manusia ini dan asal daripada buruk. Masih sekolah dulu kan, teori Darwin ni kan, manusia asal daripada monkey. Allah. Islam menafikan tentang hal itu dan disebut sejak semua para kita tahu Allah nyatakan dalam surah Al-Mu'min bagaimana kejadian manusia itu bermula daripada sejenis air mani yang tersimpan dalam rahim. Jadi dia janji kebenaran itu
bukan daripada buruk kita ni, bukan daripada monkey. Dan dari situ tuan-tuan akan jadi sebuah jalan. Semua aku kan Allah. Daripada sebuah jalan tadi akan menjadi lagi alamat. Dan daripada daging tadi akan jadi tulang-tulang. Dan daripada tulang-tulang tadi akan dibungkus dengan daging. Kemudian akan jadi manusia. Inilah tuan-tuan kejadian kita. Yang kita lihat sekarang, kita bukan lahir daripada anak beruntung. Jangan percaya tidak berani. Filem lahir daripada anak beruntung. Mana ada manusia, ciptaan manusia ialah daripada bermula di sisi. Baik, itu yang pertama. Itu sifat yang pertama. Kita kenal sifat ini, kita akan maju, insya-Allah. Dari segi pemikiran dan dari segi tindakan. Baik, itu pertama. Yang kedua tentang masih sedikit jam, insya-Allah kita cuba isi lagi sifat ini. Yang kedua saya nak ambil yang paling penting tu. Semua penting tuan-tuan. Al-Quran yang disebut oleh Allah Ta'ala, bila Al-Quran berkata Qaf wal Quran al-Majid. Qaf di Al-Quran al-Majid yang bersifat dengan berkat. Al-Quran sifat berkat Allah. Kemudian Nabi Sallam kan, setiap pekerjaan kalau tak mulakan dengan basmalah, bismillah, pekerjaan tak berkat. Jadi kalau kita inginkan pekerjaan yang berkat, yang dapat pahala, yang diredai, bismillah. Makan, jangan lupa bismillah dulu. Makan 3 pinggan itu cukup, bismillah tak baca tu. Betul. Tak betul bismillah tu di 3 pinggan dengan makan tak jam. InsyaAllah, baca bismillah kerana sedikit dia berkat. Kadang satu lawak dia mahu masa berkat. Betul. Tak payah buat banyak. Setiap kerjaan yang kita nak buat, ingat tuan-tuan, apa saja. Allah, kita letakkan kadang Al-Quran di rumah kita. Kenapa kita? Kita letakkan ayat itu sebagai ayat itu, apa ini? Itu biasanya untuk dapat perkataan. Mudah-mudahan jauh daripada syaitan dan sebagainya. Dekat masjid, dekat di mana-mana. Ayat Al-Quran kali untuk mendapat perkataan. Pada ahli tuan-tuan, kita gunakan Al-Quran ini untuk dapat perkataan. Betul lah sifat Al-Quran yang sangat berkat. Guna pakai Al-Quran dalam kehidupan. Dan yang keempatnya, Al-Quran yang sifatnya memberi petunjuk dan hidayah. Itu Nabi Sallam, barang siapa yang mengambil selain dari Al-Quran dalam hidup dia, Allah Ta'ala akan sesatkan. Itu tuan-tuan ada sesat ni. Kalau kata tengok ataupun dalam hidup tuan-tuan apa yang kita lihat, kalau tak guna Quran dan Sunnah ini, memang terlalu. Mesti berpegang kepada prinsip ini, insya-Allah dia akan selamat. Tapi kalau tak pegang prinsip ini, terlalu. Dia akan bawa diri itu terlalu. Dia akan jauhkan kita dengan Islam. Kata Allah SWT, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran itu yahdi sebagai petunjuk, sebagai hidayah kepada jalan yang lurus. InsyaAllah tuan-tuan berpeganglah kepada Al-Quran dalam kehidupan ini. InsyaAllah tidak akan disesatkan. Sifat yang keempat, sifat Al-Quran yang keempat ialah sifat. Apa pada sifat? Darul sifat, menyembuh, penawar, poster, boleh poster? Poster saya. Ini macam PKP dulu kan, kita nak cari poster, baru kita tengah poster. Allah berfirman, wa tunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan daripada Al-Quran itu yang sifatnya syifaa. Persoalannya sejauh mana kita gunakan Al-Quran itu yang sebagai syifaa di dalam hidup kita? Sejauh mana? Nah, gunakan Al-Quran yang namanya syifaa ini, Al-Quran ini dalam hidup kita. Saat kita sakit misalnya, contoh kalau ada buku Dr. Harudin yang diri
Isi buku dah tak malu. Kalau tuan cuba cari, pergilah pada pustaka tersebut. Ada kita simpan lagi tu. Saya kira tuan kalau dikeling buku tu dan diajar menyusun buku tu atau menulis buku tu, ada penyakit-penyakit yang tertentu dan ada ayat-ayat tertentu yang kita baca. Tapi dia pun tak guna. Sakit jantung tak guna, sakit lelah tak guna, sakit hati pun tak guna. Kalau boleh kita guna pakaian juga dalam masa kita gunakan teknologi moden ini, betul ya? Dalam masa yang sama, kita baca mudah-mudahan dengan kita yakin dengan sifat Al-Quran yang nama sifat ini, insyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan. Gunakan ayat-ayat tertentu yang dah ditunjuk, yang diajar oleh guru kita, dapat kembali. Ayat-ayat yang sihir, macam-macam sebab kadang-kadang kita pun takut lakukan kepada kita berada. Kadang-kadang sihir dia ada di mana-mana, tuan-tuan takut kita kena betul. 77 lah namanya kan. Jadi semua yang tuan-tuan perlu kepada pendekatan dengan Al-Quran. Sebab tuan-tuan, ada satu riwayat yang diceritakan tentang bagaimana seorang pemuda ni, dia datang bertemu dengan seorang sahabat yang mulia yang bernama Ibnu Mas'ud, ataupun lebih dikenali dengan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, tuan-tuan, sahabat yang awal masuk Islam dan dia dikenali dengan satu gelaran yang sangat mulia, ahli qiraah kifah. Seorang ahli qiraah, orang yang sangat mahir membaca Al-Quran. Sehingga Nabi SAW bersabda, belajarlah dengan 4 orang ini, belajar Al-Quran dengan 4 orang ini. Di antaranya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Jadi pemuda dia datang bertemu dengan Ibnu Mas'ud, dia nak minta penawar. Dia nak minta penawar, dia nak minta nasihat, nak minta penawar, jadikan dia minta ubat lah. Sebab apa tuan-tuan dia ubat, dia nak penawar ini? Sebab jiwa dia gelisah, jiwa dia tak tenteram, pemikiran dia kusut, makan tak kenyang, tidur tak lena. Oh, kena tidur. Begitu. Pemuda ini mengalami situasi kehidupan dia yang sangat stres agak, aku rasa macam. Jadi jumpa Abdullah masuk nakkan poster, nak poster. Dan kata Sayyidina, kata Abdullah bin Mas'ud, kalau itulah yang menimpa kamu, yang tidur bertalina, yang jiwa yang mudah gelana ini, hendaklah kamu hadir pada 3 tempat ini. Bukan seorang tokoh yang ada kita tuan-tuan kalau kita mudah gelana, pemikiran tak menentu. Saya kira kita menghadapi situasi itu kan, kita menghadapi situasi itu. Nak buka sekolah, nak pakai duit gaya, buka sekolah pada dia gaya juga. Sekolah nak buka kan, paling-paling dan dulu kita begitulah. Kita tak terlepas dari masalah, jiwa yang terseram. Jadi tuan-tuan kata, ini Mas'ud, yang pertama sekali, hendaklah hati kamu hadir pada tempat orang yang baca Quran. Bang, ini semua yang diajar free lah tuan saya bayar. Pasal sering tu kita dengar orang baca Quran, dengar di TV ke, dengar di IG ke, dengar di Facebook. Kita lah bukan tak. InsyaAllah Allah dengan kita dengan Quran. Saat kita dengar, kalau boleh kita cuba menghayati. Kalau dengar tak menghayati pun, dia tak masuk dalam hati pun. Dalam macam lagu Ustaz, ya, kita tak faham pun lagu Ustaz ni. Tapi kalau dia berbunyi, kepala boleh goyang sikit. Kaki pun bergerak, macam faham. Tom Mereliti dia. Tapi dengan Tom Mereliti pada dengan zaman dulu-dulu SF Syarif, wah, kita bawa kereta ke Portugal, SF Syarif ke macam, kadang dekat instrumental dia,
Tapi jiwa tu melayang-layang. Kalau kita kan jadi seperti jiwa macam melayang-layang, tak ke mana, tak ke mana. Sebab kita menghayati apa? Jadi kalau Al-Quran dihayati, insya-Allah dia memang benar-benar akan masuk dalam jiwa. Dia akan masuk. Saya kalau kita baca tarawih, cuba menghayati bacaan-bacaan. Kalau kita tak faham satu, tak apa. Yang penting menghayati, insya-Allah jiwa kita akan tenang. Nakkan tenang, kita cuba menghayati, insya-Allah. Satu. Yang kedua, iaitu hadirkan hati kita ini dalam majlis macam ni. Bang majlis ilmu ni bukan biasa-biasa. Walaupun duduk, dia ikutlah menjaga. Dia nak baring, dia nak duduk. Nampak macam biasa-biasa? Rupanya kata Nabi SAW duduk dalam majlis ilmu ni. Dia faham. Dapat dua kali. Keluar dia faham. Tak. Satu. Dia tidur. Itu betul ramai masalah nak pula nak baring-baring dengan Tuhan. Keluar tu pun faham. Aku tak faham. Aku pun baring tu. Dapat satu. Itu penting juga dalam manusia tu. Mereka akan menyimpangkan sayang tetap-tetap melindungi orang yang berada dalam manusia. Nabi SAW sabda, nazalas alaihi sakinah. Mereka yang duduk dalam manusia ini akan turun dia namanya sakinah. Apa sakinah? Saya nak tanya tuan-tuan tenang ke tak tenang? Tenang? Tenang Ustaz. Sampai 2.5 tak tenang. Sampai 2.5 saya tenang. Aku Ustaz belajar 45 yang itu saya memang tak tenang. Saya boleh tenang. InsyaAllah. Saya akan boleh 2.5. Saya tahu saya tak tenang lah juga. Kalau ada 45 tak boleh. Oh puasa Ustaz. Oh dah lihat. Tapi umum dia tenang lah. Benda ekor lagi kan. Duduk dalam masjid lagi pahala tempat-tempat. Tak kena bayar orang pergi. Wa ghasyat syukur rahmat akan diliputi rahmat kepada mereka yang duduk dalam majlis itu. Apa makna rahmat tuan-tuan? Rahmat itu adalah kasih Allah Ta'ala kepada kita. Itu Allah Ta'ala akan memurniakan kepada kita sihat tubuh badan, pemikiran yang cerdas, jiwa kita yang bersih. Kita nak kita punya media ni media yang very clear, yang cerdas, yang hebat. Jadi tuan-tuan, itu yang kedua. Yang ketiga dia ialah bagaimana. Ini tuan-tuan waktu yang sangat aku yang paling power lah. Bukan semua boleh mampu untuk buat, tapi kita berusaha dengan semangat jiwa tenang ni tuan-tuan. Tak dapat tidak kita kena bangun mana. Tambah pula kita bulan Ramadan ni kan dia cantik. Bangun malam tuan-tuan saat itu kita kepada Allah. Cuba kita try dulu setiap dekat kepada Allah. Untuk keterangan jiwa ni, ya Allah. Jiwa selambut dengan anak dan isteri dia, dengan pekerjaan, dengan kehidupan yang bla-bla-bla dengan suami. Semua dia selambut pelik-pelik, bukan selambut yang pelik. Yang memikirkan tentang aku. Nak lari dah selambut. Selambut. Nak fikir macam-macam. Belakang dua ke dalam pelik juga lah. Mohon doa kepada Allah. Di antara doa yang saya kira doa yang saya cukup gambar doa Rabbana la tuzigh qulubana. Ini doa tenang dalam malam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ini doa ini kan yang cari dulu ni tapi sebagai ayat ini. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutma'innah. Boleh buka bisa Google kan? Doa tenang jiwa. Macam-macam tuan-tuan. Kita akan kepada Allah untuk memberikan ketenangan jiwa. InsyaAllah tuan-tuan ya. Batu tu keras kan? Kalau dititis air setiap hari, lekuk tak? Batu sekarang itu kalau dititis setiap hari, InsyaAllah batu itu akan lekuk. Apatah lagi jiwa tuan-tuan hati kita ni. Sikit tak ada sekeras mana ni? Keras. Jiwa kita ni kalau dititis
dengan yang disebut tadi, baca Quran, dengar baca Quran, dan duduk dalam majlis, apa pula dengan bangun malam, insya-Allah menang. 3 poster ni kalau kita letak dalam dua kita memang padu lah, insya-Allah. Nah, ini yang dianjurkan, yang disarankan oleh yang namanya Abdullah bin Mas'ud. Saya dah tutup tuan-tuan, 2,5. Di samping itu tuan-tuan, dalam kita mengenali sifat Al-Quran ini yang hebat ini, dalam masa yang sama tuan-tuan, ada beberapa tanggungjawab kita terhadap Al-Quran itu digunakan. Yang pertama iaitu kewajiban yang pertama mengimani bahawa Al-Quran Al-Karim adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada kita perkara Jibril yang mutlak kebenarannya dan dijamin keselamatannya. Nah, ini kita kena ikat elok. Kita kena ikat elok yang ini. Mutlak kebenaran. Al-Quran tuan 114 surah tu kita kena yakin bahawasanya Al-Quran itu la raiba fihi. Tidak ada keraguan padanya kepada orang-orang mukmin. Jadi kita nak letakkan dalam jiwa kita ini, hati kita kali yang benar-benar Al-Quran ini mutlak kebenarannya sampai hari kiamat dan juga terjamin keselamatannya. Walaupun dibakar, walaupun dibuang, walaupun Al-Quran akan tetap dijamin oleh Allah sampai kiamat. Don't be worried. Yang memang saya kita dengar di mana-mana negara kan, kadang dia membakar Al-Quran, kadang yang baru di Perancis ni. Tahu tuan-tuan, masalah kita jaga Al-Quran. Dan keimanan kita ini tidak membuatkan kita merasa ragu tentang kebenaran Al-Quran, dan juga dalam kita beriman dengan Al-Quran, kalau boleh beriman dengan kafar. Bagaimana masalah pula orang yang ambil sebahagian ditinggalkan. Dia beriman dengan sembahyang tapi ditolak zakat. Dia beriman dengan sembahyang ditolak solat, ditolak puasa. Dia guna puasa tapi ditolak solat. Apa tu ibu Nabi Ba'ad kita atau guru Nabi Ba'ad. Adakah kamu beriman dengan sebahagian Al-Quran dan kamu menolak yang lain? Ini Al-Quran menolak. Mereka yang mengambil sebahagian Al-Quran dan tak guna pakai sebahagian yang lain, ataupun mengingkari sebagian yang lain. Jadi kewajiban kita terhadap Al-Quran, kebenarannya, penurunannya, keselamatannya. Ini ikat dulu, jangan goyang. Yang kedua, yang keempat, sempat dua ni. Iaitu tuan-tuan, kewajiban yang kedua ialah kita kena berusaha membaca Al-Quran dengan lebih baik. Nah, kita kena berusaha membaca Al-Quran dengan lebih baik. Baik dan lebih baik. Al-Quran ni kalau kita baca, nanti kita akan macam orang kata lah, kalau kita latih baca bercakap bahasa Inggeris, lidah kita macam dia padu orang kata. Nanti macam Britain lah, macam Amerika dekat. Kalau hanya diri dah dia pegang. Jadi Al-Quran itu kan Allah sebut buat diri Quran dan tidak baca Quran. Baca Al-Quran dengan tajwid dan makhraj. Al-Quran kita baca dengan dua bilik. Sebab Al-Quran ini hijaiyah ini dia tak macam ABC sebenarnya. ABC ni hanya sekitar mulut je. A, B, C sampai Z. Tapi Al-Quran tuan-tuan, alif hijaiyah yang bertujuh huruf tu, dia ada tempat keluar dia. Dia tak boleh keluar satu tempat. Ada yang keluar hidung pun bunyi dia. Macam dan dia dengar pula. Dia keluar hidung. Bunyi keluar hidung. Ada keluar kaki. Ada keluar kanan. Ada keluar bawah. Ada keluar tepi. Dia keluar itu kata kalau kita baca Quran dengan makhraj dan sifat ni, bang, boleh jadi muda lah. Itu kata Imam Qurtubi, barang siapa yang baca Al-Quran dengan tadi dan sebagainya, maka Allah Ta'ala akan menjadikan ingatan dia sehingga bukan walaupun umur mencapai 100 tahun. Itu tuan-tuan nak elakkan ni, saya pun nak elakkan kita lupa, nak elakkan kita macam
berlupa kan? Rajin baca Quran. Itu kata Imam Qurtubi juga, satu-satunya manusia yang tidak tua, orang yang selalu baca Quran. Jadi kalau tuan-tuan tak nak tua, jiwa dia lah tak nak tua, jiwa nak muda, tuan-tuan baca Quran. Tuan-tuan, saya cerita dalam cerita ni. Saya pernah jumpa kawan saya dalam keadaan lumpur kan? Dia cakap, lewat-lewat. Selepas 5 tahun jumpa sekali lagi, dia dah boleh jalan. Lewat dah jalan. Saya kata tak ada apa tua. Kita jumpa minggu ni kan, dia member sedar lagi nak tahu betul, aku makan jamu, aku makan abu, kan. Dia bisikkan saya, baca Quran. Lagi baca Quran. Saya masih lumpur dulu, saya baca Quran. Tak baca apa dulu, tak lewat. Baca Quran. Bujurnya, dia belajar Quran. Bujur dia boleh baca Quran. Itu yang kami sebut khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu yang orang yang belajar, dia orang belajar. Jadi dia belajar Quran. Tak apa. Kalau inilah namanya perbaikan permulaan kita nak mula, silakan. Jangan terhenti. Jangan kita bagi di hadapan Allah Ta'ala besok lagi. Malu tak manusia ni 67 tahun. Malu tak ada besok kita ada baca Quran Allah. Dibaca-baca kan? Yang lewat pun kita tahu. Yang lewat kita tahu. Jadi kita tahu kan betul apa yang disebut oleh Imam Qurtubi. Dia kata kita tahu kan. Walaupun umur yang mencapai 100 tahun. Cara berfikir itu hilang dengan hilang dengan kaki pun yang berupa ikan di laut. Sedangkan sebelah tu siapa? Ada seorang perempuan sebelah. Bini dia kata, oh, bang, ada video lah. Yang itu siapa? Anak lah. Oh, ada anak dia. Tengoklah. Walaupun umur cecah, umurnya banyak, tapi jiwa muda lah. Tuhan. Sebab baca Quran lah. Sebab baca Quran. Jadi tuan-tuan sebelum kita ialah kita kadang-kadang kita akan sakit kan. Jadi sebelum kita nak sakit besok, kita dah hari ni nanti sentiasa baca besok kita sakit. Datang kat rumah hospital. InsyaAllah. Ini kita perlu teman kan. Ya? Baik. Jadi kata Nabi SAW, saya lupa mentara Al-Quran wa Allah sebagai kamu orang yang baca Quran dan orang yang tidak. Tak ada usaha yang tak. Umur 40, 50, 60 baru nak baca Quran. Tak ada yang usaha untuk kita boleh baca Quran. Saya dapat satu contoh, saya tutup. Kita maaf lebih ini. Saya teringat dalam satu peristiwa di tahun lepas di Radio IT. Berceritakan tentang bagaimana seorang pemuda ini, dia digelar sebagai surah. Surah dikenali dengan sebagai seorang pemuda, seorang surah. Terkenal pemuda ini. Lalu dia masuk penjara sebab ganda. Dalam penjara dia belajar Al-Quran. Dia bertemu dengan seorang, lalu dia belajar siang malam pagi. Dia bermula masa penjara saya umur 45 tahun. 45 tahun. Al-Quran zero kan. Baru nak belajar A-I-U, La-I-U, La-I-U. Tak ada yang saya. Dia belajar. Suami, isteri, tinggalkan dia, anak-anak tinggalkan dia, harta benda pun tak ada. Dia belajar. Siapa yang ada kawan mendadak tu? Saya masuk penjara, dia belajar Quran, siang malam pagi petang. Wadah penuhan, wadah dia masuk bang. Selepas beberapa tahun tuan ada satu namanya bertanding dengan tilawah Al-Quran mereka penjara. Dia bertanding dan akhirnya dia mengobatkan sebagai Tuhan. Wow, kita boleh tentu lah. Dia berikan masjid FBI ni. Tekun. Masuk rumah penjara, anak datang mari, isi datang mari, harta lagi melimpah luar. Masih seolah-olah dia kata tak nak keluar penjara, nak duduk penjara. Jom. Tapi tak boleh nak duduk penjara kan, harta waktu dia kena keluar. Seorang yang sangat berjaya. Seorang pemuda yang dikenali dengan slow rock. Jadi tuan-tuan itulah yang dicari kepada hari ini. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi komitmen kepada kita lepas Ramadan. Kekalkan bacaan Al-Quran dan hidup kita
Baca Quran, baca terjemahan, baca terjemahan, baca Quran. Sehari kalau 5 kali, 6 kali kita baca. Kali dengan sebulan ada 150. 150 kali dengan 4 bulan ada 600 surat. Al-Quran ini ada 640 surat. Maknanya 4 bulan sekali, hatam sekali. Itu saya coba-coba. Kita bagi barang 4 bulan sekali, hatam Al-Quran beserta Al-Quran dengan terjemahan. Setahun 3 kali hatam, 3 kali terjemahan. 10 tahun kita minta kepada Allah, ya Allah panjang umur, ya Allah panjang umur. Kalau panjang umur kita 10 tahun berdatang, konsisten lagi. Ada yang 10 tahun berdatang ini 3 kali 10 dan 30 kali khatam, 30 kali terjemahan. Wow, panjang umur ya Allah, 20 tahun lagi ke depan. Bab 60 kali khatam Al-Quran, 60 kali terjemahan. Apa lagi 10 tahun, 10 hidup kita dengan Al-Quran. Jadi bicara Tuhan, perbincangan itu mudah-mudahan dapat diperlukan dan sanggup Tuhan yang lakukan oleh anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bantu. Boleh ni. Nak live masuk. Bagilah ucapan. Kita doakan semua. Adik-adik. Ya.